قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى: وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقسام. Dan sungguhnya kami kata ghaliban, asalnya dia duk jawab masalah. Tak kalau hujung satrul bait dengan kata wajabah, mau di hujung yang kedua pun kata maqad wajabah. Jadi wajabah kedua sekeliling pula. Jadi dari segi ilmu al-arud, cara kasyi'i lagu, dia panggil satu itak ni, panggil macam ni. Maka nak kira cacat lah. Tapi dia jawab, nak panggil itak itu, dia panggil bersuatu qafiyah, dia akhir apa kalimat dan makna. Adapun di sini sungguh walaka hujung wajabah, hak ni pun wajabah, tetapi wajib hak yang pertama lain. Maknanya dia panggil bersuatu lapa je. Sebab hak yang pertama ni fakullu min kulli fasyar'an wajabah, maka tiap-tiap orang mukallaf itu atasnya wajib, atasnya wajib tu wajib makna syarak, dengan maknanya dijanjikan pahala atas orang yang mengerjanya dan dijanji seksa atas orang yang meninggalnya. Tu wajib syarak. Ada pihak yang kedua, ayya'rifana qad wajaba, wajib bahawa kenal ia atas barang sifat-sifat yang wajib ia wajib tu ni. Ini wajib akal. Maka kata lain, tak nak kata itak tak boleh lah. Itu dia. Ini wajib akal dengan makna jana, dengan mana barang yang tak terima pada akal atau tidak orang yang bayar mesti sungguh. Itu wajib yang kedua makna tu. Kalau gitu bukan itak tak ada cacat tak lah dalam syi'in ni. Itu jawab situ. Maka tak kalau berjawab situ yang mereka kata li'annal wujubal awwala bisyar'i wasaniya wujubat saniya bil aqli. Wajib yang kedua ni wajib akal. Kait waliban kait apa? Situ nak jawab wajib akal pada ghalib. Bila kait pada ghalib ada juga kalau itu wajib sini bukan semua wajib akal ni. Walik wajib akal. Ada makai walik itu. Wa innama nak sambung situ tu, seolah-olah ditanya kenapakah dikait dengan kata walik wajib akal? Barang sifat yang wajib bagi Allah tu wajib apa? Wajib akal. Semua wajib akal. Ghaliban pada walik wajib akal. Kalau gitu ada juga hak setengah-setengah bukan wajib akal. Ayo. Sebab tu kami kait kata ghaliban. Apa boleh kami kait dengan ghaliban? Li'anna sifati, kerana bahawa segala sifat yang sifat Allah, li'anna sifati ay sifatillahi ta'ala, kerana bahawa segala sifat Allah Ta'ala itu adalah ia ala salasati aqsami, adalah ia atas tiga bahagi semua. Tiga bahagi semua. Mana tiga bahagi? Al-qismul awwalu, bahagi yang pertama, barang. Itu sifat lah. Musuh sebut bagi makna ke sifat tadi. Barang sifat. La yasihhu listidlalu bihi, yang tidak sah oleh ambil dalil, berdalil atas barang sifat tu. Tak sah oleh berdalil menunjuk atas sifat illa malaikat kena berdalil bidalili. Takluk pada al-istidlalu.
tak sah oleh buat dalil di atas barang melainkan dengan dalil aqli. Itu satu bahagian. Lepas tu selit jumlah muqtaribah antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Belum rayak bahagian yang kedua, selit satu jumlah. Apa tu barang yang tak sah oleh berdalil melainkan dengan dalil aqli, sifat mana? Wa huwa hatu muqtada pula. Jadi satu jumlah ni panggil muqtaribah antara ma'tuf alaih dengan ma'tuf. Wa huwa dan itulah ma la yasihhul istidlalu illa bid-dalilil aqliyyin, ma barang sifat dia bayar lagi dah minus sifat ada siaran. Ma barang tawaqqafat alaihi al-mu'jizatu, iaitu barang yang terhenti atasnya oleh mukjizat. Sifat yang terhenti atasnya oleh mukjizat. Berapa barang minus sifati? Apa makna terhenti atasnya oleh mukjizat? Nak ada mukjizat terhenti atas sifat ni. Kalau sifat ni tidak ada sifat ini, mukjizat tak boleh berlaku. Kalau itu mukjizat tu yang menunjuk atas benar Rasul dakwah kata aku Rasul. Kita misalnya Nabi Musa nah. Setelah Allah Ta'ala letak Musa jadi Rasul, kena kelik dia bertemu dengan Fir'aun, dia dakwah ajak Fir'aun, kerana Fir'aun ni innahu ta'. Fir'aun ni teruk sangat. Fir'aun pelajak Fir'aun ni kena kelik dia suruh dia bumi. Dan diminta dengan dia suruh dia membebaskan buat Bani Israel dia duk jajah dekat hamba. Dua kali waktu mula-mula Musa pun ahai Tuhan, aku takut dia kerana aku melari daripada dia dah nak bunuh aku. Tak apa, aku sekali dengan kamu. Kata aku dengar semua apa yang dia kata, aku tahu apa yang aku lihat apa kelakuan yang berlaku. Tuhan, aku ni lidah tak berapa nak sedap ni, cakap tak pernah belik sikit. Itu letak abang dia saya lagi ni sebagai jadi teman dengan dia, menolong dia. Tuhan letak Harun dia saya lagi. Dua-dua ni najis. Kemudian cuba melepas tukak tu Musa. Musa tu rendah tukak. Jadi ular. Musa paling lari. Jangan lari Musa. Tak bahaya. Tak bahaya. Mai, belik. Pegang. Musa pegang dia tekak ular, selit jadi tukak. Ni pun kayu jadi ular ni apa? Mukjizat. Bila menjadi dakwah kok kata aku Rasul Allah, mana bukti? Melepas tukak buang jadi ular. Ni menunjukkan dalil kata hak mengaku kata aku Rasul, dalil tak ada macam mana. Dia panggil mukjizat, dalil yang menunjuk atas benar. Maka mukjizat nak main mana mukjizat? Musa makhluk. Musa tak kuasa nak menjadi tukak tu ular. Lepas tu tukak jadi ular siapa menjadi? Kalau tanya siapa menjadi? Musa buat tukak jadi ular? Bukan. Musa tak kuasa. Pasal lagi tu hari kata ke dia Allah tanya di bawah rambut. Allah tanya. Allah tanya. Bawa publik tanya dia di sini apa kita tak lain. Tak cuba. Lepas tu dia suruh Allah semula siapa? Dakat klik biasa. Dua perkara tu dulu tahu. Itu mukjizat. Mukjizat apa tu? Perkara yang melemahkan orang daripada tiru. Siapa boleh buat? Kita suruh dijak suruh dia kaya tu boleh. Dari jok lah. Allah lah kita tanya di sini tu. Itu mukjizat. Maka mukjizat nak pelaku kayu jadi ular siapa yang melaku? Musa tak? Tak siapa? Siapa? Kalau kata Musa ni suruh nak kita suruh dijak buat tu sepatu. Tak boleh nak buat itu kata mukjiz kaya ni melemah kaya daripada nak tiru buat. Tak kaya ni juga menunjuk kata Rasul. Hak dia kata aku Rasulullah benar. Dah benar, jadi iman saya. Dia situ. Kalau gitu, mukjizat ni dalil yang menunjuk dalil akli mana? Perkara ni pelat.
siapa yang melakukan perkara ni? Kena dalam hak Rasul kata, aku Rasul Allah, aku ni Rasul Allah. Saya Allah suruh ni kamu sembah atas dia, bahawa kamu tidak boleh sembah melainkan dia je, Allah. Kalau Tuhan ni Allah dah ni buat kayu jadi ular, Allah dah. Kalau kita Allah nak boleh buat kayu jadi ular, kalau Allah tak ada boleh tak? Dia kajian ni Tuhan tak ada, boleh ke tak? Dah nak kayu nak jadi ular, kita dah tak boleh jadi sendiri, kena ada orang yang jadi. Siapa dia? Musa ke? Siapa? Tak ada. Kalau tak ada malaikat, kena Tuhan. Ni dia paling mukjizat nak berlaku terhati atas wujudnya Tuhan. Wujud ni panggil sifat yang tawaqqafat alaihi mukjizat. Faham situ dulu. Maka kalau gitu dia panggil dalil apa tu? Dalil akli. Dalil tu dalil akli. Saya tu syarak tak ada pun di si mazhab Maturidiyah tu, walau syarak tak wayak kata Tuhan ada pun, akal tu tak ada, boleh dalil dia kata Tuhan ada. Itu dia. Saya tu mazhab Maturidiyah nampak dari segi makrifat ni wajib kena Tuhan, tak nanti syarak wayak, tak nanti Rasul wayak sekali. Tuhan jadikan pada kita akal tu dia fikir, buat begini jadi begitu, buat begitu begini. Dia fikirnya akal. Kalau gitu dengan akal boleh kenalkan Allah ada. Kata ada ni satu sifat yang dalil dia ni ialah akli, dalil dengan akal. Mana tiap-tiap sifat yang terhati atasnya oleh mukjizat. Mukjizat tak boleh ada kalau tak sabit dengan sifat ni. Jadi kalau Tuhan tu tak ada, mana mukjizat boleh ada? Kalau tak ada Tuhan, mana mukjizat boleh ada? Kita juga terus segala mukjizat. Kita makhluk nak boleh ada tak kalau Tuhan tak ada? Tak boleh ada makhluk. Kalau kita ada makhluk terhati di atas ada Allah Ta'ala. Terhati di atas ada Allah. Ada Allah. Lepas tu Allah mengada baru ada kita. Allah ada pun kalau Allah tak mengada, tak boleh ada kita. Kalau itu Allah ada dan mengada, kita pun ada. Jadi nak ada kita terhati atas adanya Allah. Itu dia. Kenapa ayat falsafah bahasa puak ilat dia kata gitu, terhati nak ada makhluk atas ada Tuhan. Ada Tuhan, ada makhluk dengan tidak mengada. Ya juga tu. Kita dah nak ada makhluk tak boleh ada dengan sendiri. Tak ada juga tu terhati di atas kena mengada. Yang mengada tu siapa? Allah. Maka boleh ke Allah tak ada? Mesti Allah ada. Ada. Saya panggil sama la yatawaqqafu ma tawaqqafat alaihi mu'jizatu min sifat. Ini tak mengada dengan dalil nakli. Tak mengada dengan dalil nakli. Ini cuma dalil akli. Ma tawaqqafat alaihi mu'jizatu. Apa makna sifat? Misal kawujudihi ta'ala. Sabit itulah mana-mana Rasul bertahawaya wa qalat rasuluhum afillahi syakku. Adakah pada ada Allah itu ragu? Allah menjawab tidak ragu. Kami yakin adanya Allah, adanya Tuhan. Seperti kawujudihi ta'ala, seperti adanya Allah Ta'ala, wa qidamihi, dan sedianya Allah. Kalau ada tu baru, mana kuasa? Yang baru mana kuasa? Kalau itu Tuhan tu ada, lagi sedianya. Kalau baru makhluk seumpama, apa mana boleh nak mengada? Diri sendiri pun tak lepas pada yang mengada, mesti kena sedia. Perhati molek. Dia panggil sifat yang terhati atasnya oleh mukjizat. Yang ketiga wa baqaihi, dan sifat kekalnya Allah Ta'ala. Kalau binasa panggil makhluk, bahaya binasa ni makhluk. Apabila makhluk klik pada bahaya baru mana boleh nak mengadakan, sedangkan diri sendiri pun berhajat pada yang mengada. Wa qiyamihi binafsih, dan berdirinya dengan sendiri, mana terkayanya daripada yang jadi.
Kalau tak terkaya dengan baru berkehendak pada yang jadi, klik pada baharu juga. Yang baharu mana boleh mengada. Tu. Yang keberapa tu? Yang keempat, yang kelima, wa mukhalafatihi ta'ala lil hawadis, dan bersalahnya Allah bagi sekalian yang baharu. Kalau Allah serupa dengan yang baru sama. Klik kat tu juga. Yang baru mana boleh mengada. Itu dia wujud di dalam bapa qiyamu binafsih mukhalafatuhu lil hawadis. Hati yang panggil sifat terhenti atasnya oleh mukjizat. Sifat yang terhenti atasnya oleh mukjizat. Mukjizat nak boleh berlaku, tak boleh berlaku kalau Tuhan tu tak ada. Kalau tak ada Tuhan, ataupun baharunya Tuhan, ataupun besar serupa Tuhan dengan makhluk, tak boleh ada mukjizat. Ini ada mukjizat berlaku dari jadi rasul, menunjukkan yang mengadakan mukjizat mesti ada, mesti sedia. Maka sifat macam ni tak memada dengan semata-mata dalil akli. Hanya berdalil dengan dalil akli. Lepas tu lakah dia wa qudratihi, dan qudratnya hanya kuat sifat ma'ani. Wahdaniyat tu lakah dia. Wahdaniyat masalah sifat ya kelah. Wa qudratihi, dan seperti qudratnya hanya masalah sifat yang perhatiannya oleh mukjizat. Mana ada mukjizat ni anak ada macam mana kalau Tuhan yang nak mengada tu lemah? Tuhan yang nak mengada tu lemah, mana boleh nak buat mukjizat? Kerana mukjizat ni nak melemahkan yang lain. Yang lemah boleh buat ke? Sebab itu kita makhluk tak boleh buat. Kan kita lemah. Kita nak ada pun Allah mengada. Sebab itulah kita bila kita naik pada hakikat ni, nak keras semangat ni nak lagi ni. Tuhan kuasa kita lemah. Tuhan kuasa kita lemah. Semua lemah. Dia. Lepas tu duk berlaku di tangan orang tu, duk berlaku di tangan orang ni, itu izin Allah. Allah tak nak nak. Itu dia situ apa? Sebab itulah kalau bala ujian apa untuk kita nak berusaha ini naik semangat je saya lemah. Banyak ada semua makhluk lemah. Kita lemah, dia lemah belaka. Lepas tu nak je lagi dah lemah belaka. Bila ada berlaku Tuhan izin jadi berlaku. Dia Tuhan yang buat. Ambil apa buat tu suah dia. Dan muak muka itu. Itu kejap hakikat. Sakit tak ada nak rasa. Siapa yang sakit? Kalau tidak mari sahabatnya, sahabat Allah tu sana. Sahabat mamak ni sana. Masalah. Kita buat situ siapa dia lu? Penyayang boleh. Hakikat siapa dia? Allah. Maka Allah tidak buat sia-sia, ada hikmah. Wa emang kita berdosa banyak dengan nak kifarat. Wa emang kita ada apa-apa dengan akak kita nak. Pada apa ikut ni dia tak isi. Geng lalu amal siapa dia tak sia lah. Tak tahu izin kat tu sudah. Ini orang kata ini lebih. Bukan dia wujud kita bakon orang-orang di kalau di sini suami bukan sekadar tu. Ada ini termasuk ni dah. Maka dimasuknya ayat ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak berlaku timpa sesuatu tipaan melainkan dengan kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala murah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tuhan nak siapa sakit, nak siapa susah, nak siapa seni, siapa hidup, siapa mati, dia berlaku. Dan kalau tu semua mudah. Apa hikmah dia buat? Dia tak buat sia-sia. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tak berasa rusing duka cita atas barang yang luput. Kerana bukan hakmu. Mula-mula Tuhan ini kaya, Tuhan muslimnya tadi ambil peluk hak dia ikut mula Tuhan. Wala tafrahu bima atakum, supaya minta jadi bangga sombong megah dengan barang telah mendapat tu. Mana Allah kita menjadi kaya ada semua rasa, aku berada aku apa tabrak hikmah. Dia kata ada apa berlaku Tuhan hikmah Allah Ta'ala. Hari ini dia beri dengan jalan istidrak. Dia tak fikir pasal aku berjaya, aku boleh buat, aku berjaya, aku buat, aku berjaya. Bawa satu kali depan hati tengok istidrak Tuhan. Sebab kita takut Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Boleh melaya tahu daya kiamat ke istidrak. Boleh jalan ke air kiamat ke istidrak. Kiamat tak apalah istidrak takut.
Sebab tu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidrak, takut ke istidrak. Tengok Quran lagi. Hari kedua, kaya tak ada sakit, 40 hari bawa sekali, maka sedap. 40 hari bawa sekali, maka sedap. Sungai ni keturuk dia, pasal suruk air, hebat. Akhir gudung dia lalau. Apa boleh buat? Tu panggil istidrak. Bagi tenok lah tu. Buat uas sedap banyak, dapur sedap banyak atas hari berjaya. Ya apa? Istidrak. Paling tu belipak, kepala tu dulu lah. Ini kita klik ni hubungan dengan mukjizat. Mukjizat perkara luar biasa Allah Ta'ala berlaku di Allah jadi Rasul khasnya. Adapun di orang wali-wali Allah Ta'ala, orang salihin hari berlaku perkara pelik, tak panggil mukjizat, panggil karamat. Dia orang mukmin biasa, tak ada juru mana dia orang biasa kata orang mukmin, dia panggil ma'unah, tak panggil karamat. Kadang-kadang orang tu tak semaya, dia kata jadi untuk bomo lah. Untuk bomo lah. Itu dia. Baca dia tadi, jadi itu panggil ma'unah. Kadang-kadang semaya tu tak kali, tapi dia orang mukmin, bukan karamat, ma'unah. Inilah tu. Kalau pada orang mukmin panggil istidrak, panggil sihir, panggil syu'uzah, panggil apa nama lagi, ihanah. 2-3-4 nama lagi. Ni bagi orang jadi Rasul mukjizat. Kalau itu mukjizat yang berlaku di Rasul, dia panggil menunjuk atas benar Allah jadi Rasul. Benar pada apa? Pada dakwah dia jadi Rasul Allah. Itu Allah ada yang membuat mukjizat tu. Kalau gitu dia panggil wujud ni sifat yang terhati atasnya oleh mukjizat. Apa tu? Tidak atau sedia. Kalau ada tapi baru, tak lepas pada yang jadi, mesti terhati sifat dengan sedia. Tidak ni pun sifat yang terhati atasnya oleh mukjizat dia panggil. Maka sifat macam ni tak memadai untuk nak berdalil, melainkan dengan dalil akli baru memadai. Kalau Tuhan tak ada nescaya, tak boleh ada alam ini. Kerana apa? Kerana alam ini baru, tiap-tiap yang baru tak terima jadi sendirinya, mesti ada yang menjadinya. Itu dia. Kita boleh wujud. Apa wujud? Lepas tu mari pula lanjut bidang arti sedianya. Kalau Tuhan itu tak sedia, nescaya baru. Bila baru tak lepas pada yang menjadi, yang menjadinya. Bila tak lepas pada yang menjadi itu ilmu Allah yang baru. Bila baru tak lepas pada yang menjadi, ilmu Allah menjadi. Panggil do. Wa ilmu ada yang dulu pada tu, panggil pasal tu. Tak ilmu juga. Dia panggil sifat yang tak memadai oleh berdalil, melainkan dengan dalil akli juga. Maka ni satu kisim. Lalu lagi dulu. Bagi habis sadah tu tak apalah. Yang kedua, sambung lagi wa iradatihi wa ilmihi wa hayatihi. Qudrat kuasanya Allah, iradat kehendaknya Allah, wa ilmihi dan tahunya Allah, wa hayatihi dan hidupnya Allah. Itu kita terjemah dalam arti samaratus sifat dia panggil. Bila kita klik pada sifat, kuasanya Allah, sifat iradat, sifat penentu Allah, sifat pengetahuan Allah, sifat penghidup Allah. Itu sifat yang terhati atasnya oleh mukjizat. Mana kalau Allah tu ada tak sifat dengan qudrat, mana boleh buat? Ada qudrat kuasa tapi tak ada iradat, nyanyi tak boleh buat juga. Ada qudrat, ada iradat tapi tak ada ilmu jahil, mana boleh buat? Tengok kita dia tak pandai buat apa boleh? Allah suruh buat dia minta maaf tak pandai. Tak pandai mana gagah. Gagah tu gagah tapi tak pandai buat tak boleh. Ni kata mesti kena ada ilmu. Qudrat, iradat, ilmu tak boleh ada di zat yang mati. Mesti sifatnya hayat. Banyak orang ada ilmu, orang alim, orang ilmu banyak dia mati pun. Baik, saya juga tanya apa dengan dia. Kita ada segar tanya, tak perlu ayat boleh. Masalah ni macam mana? Surah. Masalah ni macam mana? Hurai. Tapi bila mati, kita tanya lagi. Tok alim mati, nak tanya masalah sah? Baik lah. Ilmu tak boleh duduk di zat yang mati. Kalau itu Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat, dengan iradat, dengan ilmu. Tiga-tiga tak terima nak ada di zat yang mati. Mesti sifatnya hayat. Kalau gitu, bila tadi dia panggil sifat yang tak sah berdalil, melainkan dengan dalil akli.
Itu kisim pertama. Al-qismus tsani. Ini masuk kisim yang kedua. Bahagian yang kedua ialah ma la yasihhu listidlalu alaihi illa bid-dalil as-sam'i. Barang yang tidak sah oleh berdalil atas barang malaikat dengan dalil sam'i je. Dalil hak bahasa dengar je. Dalil hak bahasa dengar ni dalil bahasa dengar daripada Quran hadis. Maksud kalau tak ada dalam Quran hadis ijma' dah. Kalau ijma' ia juga. Dia panggil dalil sam'i. Dalil yang bahasa dengar daripada Quran, dengar daripada hadis. Kalau tak ada dalam Quran hadis ijma'. Dia panggil dalil sam'i. Mak ni tak memada dengan dalil akli. Mana? Wa huwa dan yaitulah ma la yasihu listidlal illa bid-dalil sam'i ni kulluna. Tiap-tiap barang. Apa barang? Bayar di hujung minus sifat. Tiap-tiap barang la tatawaqqaful mu'jizatu alaihi, yang tidak terhenti oleh mukjizat atasnya, atas ma itu. Berapa ma? Minus sifati. Sifat yang tak terhenti oleh ada mukjizat atas itu sifat. Seperti kasam'i, seperti sifat pendengar, wal basari, sifat pelihak, wal kalami, dan sifat berkata, sifat kalam. Maka tiga-tiga sifat ni tak terhenti atasnya oleh mukjizat. Lah mana ayat. Ya gini, kita tengok makhluk. Kadang-kadang waktu mata buta hak jauh. Masalah nak buat kerja tak terhati atas mata kali. Kita tengok makhluk. Orang buta buat kerja dulu. Pelik lah. Orang tuli gagah nyakur lebay. Buat apa tu? Kalau ada cakap sombong tu ni ya tak ada. Nyakur lau nebak bergaji kayu. Dia apa? Ni apa kayu? Gorang. Kita masuk dekat. Ni apa? Baru hang kita nak kali lebih minyak belana. Baru hang. Tengok buat kerja kan. Hati kata nak kerja tak ada terhenti di atas dunia kali. Tuli dia tak apa boleh pula. Hati makhluk. Kalau gitu bila kita berkecek sifat Tuhan, adakah mukjizat nak ada ni terhenti atas sama? Tak. Ada dia panggil sifat sama basar kalam ini, sifatnya sifat yang tidak terhati atasnya oleh ada mukjizat. Tak, kalau itu tak memada oleh berdalil, malaikat dengan dalil sam'i je. Mana dalil kata Tuhan sifat dengan pendengar? Wa huwa as-sami', Tuhan yang mendengar tu dia ayat dia dia sifatnya pendengar. Lihat dalil tu. Dalil Quran. Mana Tuhan sifat dengan basar pelihak? Tuhan kata wa huwa as-sami'ul basir, dan ialah Allah itu Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat. Dia wayak kata dia dengar, dia melihat. Dan dalam hadis ada yang berdoa dia, ya Tuhan, minta sedek laang nak pada doa, kerana bukan mudah minta dia yang tuli, bukan mudah minta dia yang apa nama yang buta. Hanya mudah minta di Tuhan yang mendengar, yang melihat. Itu hadis. Sahabat Nabi kata, irba'un, perlahan-lahan oleh kamu pada minta kamu jadi dia. Jadi dia. Itu Quran ayat, hadis ayat. Kata Nabi, Tuhan bersifat dengan pendengar dan melihat. Mana Tuhan kata dia yang mendengar, tak dikatakan yang mendengar, malaikat zat yang bersifat dengan sama. Dia yang melihat, tak dikatakan melihat, malaikat zat yang bersifat dengan melihat. Itu dalil. Jadi dalil apa tu? Quran, hadis, dia panggil dalil sam'i. Juganya Tuhan sifat dengan kalam, karena Tuhan ayat kata dia telah bercakap akan Musa. Wa kallama Allah Musa takliman, wa mai tauqid, nak menolak ke makna majak. Tuhan cakap semua-semua akan Musa. Cakap boleh kalau tak ada tidak sifat dengan sifat kalam, mesti Tuhan sifat dengan kalam. Kalau gitu sama basar kalam, dalil menunjuk kata Tuhan sifat dengan sama basar kalam ialah Quran dan hadis. Dengan fikir tak cukup. Sebab makhluk tadi nak buat tu buat ni, tak nanti perhati atas dengan tak tuli pun boleh buat. Tuhan makhluk ini je. Nampak ni ulama kata dalam sifat hak 20 kita dak bila tu 3 kisim.
Kisah pertama sifat yang tak mada nak dalil kata Allah bersifat dengan wujud tidak ada, tak mada melainkan yang dalil akli, dalil fikir. Yang kedua sifat yang tak mada dengan dalil fikir, kena dalil sam'i, iaitu sifat pendengar, pelihak, berkata, sama, basar, kalam. Ada satu kisah lagi. Ayat 3. Ayat 3. Al-qismut thalithu, kism yang ketiga, bahagia yang ketiga, barang sifat makhtulifa fihi, barang sifat yang diberkhilafkan pada yang berkhilaf oleh ulama pada berdalil pada sah berdalil dengan akli, sah ke tidak, ke kena dalil sam'i. Ada khilaf tu, kata setengah dengan dalil sam'i, kata setengah mada dengan dalil akli. Ada khilaf, iaitu berapa sifat ni? Wa huwal wahdaniyatu, boleh baca tersedih, boleh baca dengan takhfif, wahdaniyatu, tu baca dengan takhfif dia. Boleh baca wahdaniyatu, tu dengan tasydid. Wahdaniyah boleh dua lah. Iaitu sifat esa. Allah bersifat dengan esa. Tuhan berapa? Esa. Satu, esa. Tuhan yang esa. Ada ni katanya bawah, Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, yang maha esa, dia kata. Tuhan yang esa. Kalau itu sifat esa tu, sifat Tuhan. Mana dalil kata Tuhan sifat dengan esa? Tuhan ada, ya mesti ada. Tuhan sedia, ya mesti sedia. Kita tak terima putus pada akal Tuhan tak ada. Tak terima Tuhan baru, tak terima Tuhan itu serupa dengan makhluk. Akal putus tak terima, mesti kesalahan. Manakala Tuhan berapakah Tuhan? Jawabnya esa. Mana dalil yang menyatakan Tuhan esa? Dalil mana? Dengan kata kena dalil akli. Yang kata tak mada dengan dalil akli, kena dalil sam'i. Mana dalil sam'i? Huwallahu ahad. Itu dalil sam'i, ayat Quran. Ketika kuat kafir Quraisy tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Muhammad, cuba menceritakan bagi kami Tuhan macam mana? Dia tanya. Nabi nunduk kepala. Tanya Tuhan macam mana, ni susah nak wayak. Bagaimana Tuhan ni susah nak wayak. Tuhan ni bijak Muhammad. Macam mana Tuhan? Nabi nunduk kepala. Kemudian Jibril membaca, "Qul huwallahu ahad." Kata ulama ya Muhammad, huwa, ialah apa? Tuhan hak mengtanya suruh wayak ni Allah, ialah Allah namanya. Ahad esa. Tu baca lah. Tu dalil sam'i tu wayak jini. Kata Tuhan esa. Tu dalil sam'i dia panggil. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Dan fa'lam annahu, ketahui oleh Muhammad, annahu bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan malaikat, hanya Allah dia. Itu dalil sam', itu dalil sam'i panggil. Mana ada dengan itu? Satu orang kata ya, mana dah. Quran ayat kata Tuhan esa, hadis ayat biasa mana dah. Tak, satu orang kata tak ada, kena fikir. Fikir tak ajar tak fikir. Lau kana fihi min alihatin illallah la fasadata. Kalau sekiranya ada pada langit bumi ini Tuhan lain pada Allah, macam rusak langit bumi. Bermakna Tuhan tak boleh berbilang, mesti esa. Kalau berbilang, mesti rusak langit bumi. Fikir rusak pasal apa? Kita tengok dia lama, kau gagah kita kata. Tak, saya kata kalau ada Tuhan lain pada Allah, rusak langit bumi. Kata setengah ulama tafsir, rusak dalam arti tak boleh ada di mula-mula langit bumi. Hanya ada ni. Menunjuk satu hasil. Apa dia Allah? Cuba fikir. Ni baik nak fikir. Ada orang kata dua raja tak boleh duduk. Dua pemimpin, dua pemerintah tak boleh duduk satu tempat. Ya kena saja pemerintah. Ni sama makhluk, bila dua pemerintah dia rusak tak Tuhan. Hebat lagi pada tu. Abang tak boleh berbilai Tuhan. Kalau berbilai rusak lain. Pasal apa boleh rusak? Fikir. Dia panggil dalil akli. Tak mengada dengan semata-mata dalil nakli. Ni silah wahdaniyah asal. Jadi 3 kisah. Tak kala ada 3 kisah itulah kami jawab tadi kata wajibah yang pertama wajib syara.
Wajib yang kedua wajib akal. Semua wajib akal sifat Allah Taala. Tak. Walik ya wajib akal. Situ baru nak masuk klik semula. Ni payah sikit. Habis. Sabit itulah syarat wajib suruh ngaji sangat. Nak uti sendiri dah. Kalau tanya kalau boleh uti sendiri dah. Tak boleh uti sendiri. Apa boleh ada uti tu? Tuhan beri uti. Pak Tuhan beri uti tu dia. Ilmu Tuhan beri uti ni tak ada mengaji. Hanya panggil labun ni, tak ada mengaji tapi Tuhan beri uti. Dia labun ni Tuhan ni jaya. Rezeki siapa dia beri? Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Lepas tu kadang Tuhan beri rezeki ni tak ada kena kerja buat tengok sekarang ni. Tak ada kerja apa rezeki boleh. Ni terkadang Allah Ta'ala beri rezeki kena usaha. Dia kerja pagi dia menawah pagi dia cari pagi kena tu boleh rezeki tu macam late rezeki yang maksum tu tak ada apa lah rezeki ni. Ini ayat ni ilmu kita kerana ilmu rezeki, makanan harian pun rezeki, pakaian pun rezeki. Kalau gitu Allah nak beri, ada kala beri dengan sabar, ada kala dia beri terus dengan tak ada buat sabar. Dia panggil kalau ilmu laduni. Buat berapa orang boleh nak tak ngaji tu. Kena tunggu haja nak tahap laduni. Berapa orang? Kalau boleh bahasa tu paling dengan ngaji di mana atau boleh di mana nak dia keliru tu. Sampai ke ilmu laduni Allah suka jahat. Ngaji dah. Macam dia tak boleh. Ngaji dah kecek panas waktu buat gitu gini jadi dia pelik dia gila kok berapa yang kata kok si sabit tu Tuhan tak tahu yang betul cari melalui ngaji. Kami bawa saya ada jepit ada kandak bawa tak berlaku tahu dah tadi ayat gitu apa muka Tuhan dah tak bukan Tuhan aku tahu Tuhan aku Tuhan malah dah ngaji ni Tuhan malah sebab ada di kalangan tahu mana tok padu ada boleh royak ni mana tu ladun ni kita ni tak tahu dengan mengaji nak uti dia ada tu pas surah dah ada ni ada surah nak uti ke tak menunggu boleh lagi menunggu tak apa juga tak boleh lagi menunggu saya tanya habis minggu tu kan apa sina tu dia tu meja balik lah dia pula jaga malam nak tengok bakon dah itu ya ladun gang jokah nak kata nak tarangi ladun ni dia berarti malam inilah cara kita mengaji nak dapat sesuatu ni bukan mudah tak tengah buka mudah tak buka payah dia huradah tak itu lagi baik kalau itu kita klik mai asal cara berapa sifat dalam sifat 20 ni ada sifat yang nak memada balik dengan dalil akli tak memada dengan dalil sam'i iaitu sifat wujud kidam bapa mukhalafatuhu qiyamuhu bi nafsih mukhalafatuhu lil hawadith falakah bi qudrah iradah ilmu hayat qudrah iradah ilmu hayat berapa semua tu iaitu 10 semua bila wujud kidam bapa qiyamuhu bi nafsih mukhalafatuhu lil hawadith bismillah bismillah qudrah iradah ilmu hayat bismillah dalam 20 tu patut sekali lagi sifat yang tak memada dengan dalil akli hanya dengan berdalil dengan dalil sam'i iaitu sifat sama basar kalam 3 kalau itu capur 3 dengan 9 sana jadi berapa capur 3 dengan 9 sana jadilah 12 itu dia 3 dengan 9 tu jadi 12 apa tinggal sekali lagi wahdaniyah wahdaniyah itu hak khilaf wahdaniyah jadi berapa 13 tak cukup 20 20 maknawiyah dia maknawiyah tu tiga ma'ani kalau gitu maknawiyah bagi kudrat iradah ilmu hayat pak maknawiyah dia tu ni kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu hayyan kaunuhu alimin kaunuhu hayyan tu pak ni pas
tiga lagi kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini juga sama basar kalam. Hon dalil sam'i, hon dalil sam'i. Hon dalil akli, hon dalil akli. Itu dalil 20. Lepas tu nak uji timulak kena merajaah, kena berulang-ulang lah. Kerana iza takarrara taqarrara. Berulang-ulang, kena tanya menanya, kena belajar, kena mengaji. Sebab tu kita lepas ni adakan mutalaah pula tu, dan muzakarah pula. Bagi hak pandai dah boleh tengok kita sendiri. Hak mengaji saat ni kita tengok ulang-ulik. Tu dia deh. Ni apa cara kita. Habis kemudian tak kalau duk berkhilaf tu, kang yang tamak hak mana? Wal asahhu. Tak kalau duk khilaf wahdaniyah ni dalil bahasa akli ke dalil bahasa sam'i? Dalil khilaf mana hak lebih sahih? Wal asahhu wal qaulul asahhu, dan perkataan yang paling sahih sekali ialah anna dali bubuh hamzah di atas alif, anna dalilaha, bahawa dalilnya dalil bagi wahdaniyah itu ialah khaba'anna aqliyun, ya bahasa akal. Makna tak memadu dengan semata-mata dalil sama. Ayat kata dia esa, Tuhan kamu Tuhan yang esa. Maka dia ayat kita kena fikir tambah. Kerana kalau tidak esa, naca berbilang. Bila berbilang ilmu selisih wa ilmu muwafaqah, dia bila agak kau tu aku kau ni lah. Apabila berselisih juga hak ni nak buat, hak ni tak saya buat. Hak nak buat ni mengadakan, maka benda tu ada, maka benda tu ada, maka hak tak sedia ada, dia menghilangkan pula ataupun orang tak lulu kanak. Jadi bawa pada satu benda tu berlaku dengan satu Tuhan, hak satu hal lagi tak boleh dia kanak. Apa Tuhan apa lagi tu? Tu kena kita cek dalam dalil wahdaniyah yang panjang ulama tarik di sana. Kata panggil asahnya ialah dia panggil dalil akli. Selesai kata dulu. Lepas tu syarah kita nak menyata pula sebab apa musannaf sebut bayar wajib dulu, kemudian sebut bayar jaid yang kedua, bayar mutanab mustahil sebut yang tiga. Tu nak ayat nuktah. Wa innama qaddamal wajiba li syarafihi. Wallahu